Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung dengan topik yang terakhir sekali dalam bab 6 cahaya dan optik, iaitu tentang pembentukan imej oleh cermin sfera. Okey, sebelumnya kamu dah belajar tentang kanta. Jadi hari ini kita akan tengok pula tentang cermin. Jangan confuse lah cermin dengan kanta. Sebab dalam cermin pun kita ada dua jenis cermin, itu cermin cekung dengan cermin cembung. Sama juga macam kanta, kita ada kanta cembung dan kanta cekung. Tapi kedua-dua ini adalah berbeza. Okay, kita tahu apabila disebut kanta, cahaya boleh melalui daripadanya. Tapi bila disebut cermin, iaitu cahaya akan terpantul. Okey, jadi untuk hari ini kita akan tengok cermin cekung dan cermin cembung. Okey, mula sekali kita tengok mana datangnya cermin cekung dan cermin cembung ni. Okey, cermin cekung dan cermin cembung ni dia berasal daripada sfera berongga. Okey, kamu tahu sfera berongga. Bentuk sfera bulat yang berongga itu dalam sfera itu kosong. Okey. Jadi daripada sfera berongga ni macam ini, inilah sebuah sfera, dalam ini adalah kosong dan dipotong. Okey. Bergantung pada cermin cekung dan cermin cembung ni, dia bergantung pada di mana permukaan memantulkan cahaya tu. Kalau untuk cermin cekung, bila kita potong sfera berongga ni dan bila permukaan memantulkan cahaya tu berada di luar. Okey, ni di luar sini, ini adalah cermin cekung. Tapi kalau cermin cembung, permukaan yang memantulkan cahaya itu berada di dalam sfera. Okey, ini dua perbezaan lah untuk cermin cekung dan cermin cembung. Okey, paling senang sekali kamu boleh tengok cermin cekung dan cermin cembung ni daripada sudu. Sudu yang kamu makan tu, sudu besi. Bukan sudu plastik. Sudu plastik tu kamu takkan nampak kamu punya cermin. Dia punya image. Paling senang adalah sudu besi. Cermin cekung dan cermin cembung. Tempat yang kamu letak makanan tu dengan yang di belakang sudu. Okey, depan sudu dengan belakang sudu. Okey. Situ ada permukaan cekung dan permukaan cembung. Dan kamu nampak image dia ni. Kamu boleh cuba ambil sudu besi dan kamu tengok image dia pun berbeza. Depan sudu dengan belakang sudu. Okey, yang depan sudu ni adalah permukaan cekung, manakala yang belakang sudu ni adalah permukaan cembung lah. Okey, kita dah tengok mana datangnya cermin cekung dan cermin cembung. Kemudian kita tengok medan penglihatan. Okey, dekat sini kita ada 3 gambar aja. Dia bagi untuk ketiga-tiga cermin. Kita ada cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung. Okey, dia punya fenomena ni sebenarnya ialah kita ada satu cermin yang punya saiz sama. Okey, ni semua saiz sama. Kita tengok dia memberi medan penglihatan yang berbeza. Maksudnya, okey, contoh kalau cermin satah. Cermin satah ni yang rata, yang biasa kamu tengok muka hari-hari, yang sebelum kamu pergi sekolah, kamu solik-solik tengok muka. Okey, itu adalah cermin satah. Okey, bila ada, contoh ni adalah pemerhati. Okey, bila kamu tengok dan yang kamu nampak image di hadapan, kalau kamu tengok image di depan cermin tu, kamu sebenarnya boleh nampak lebih sikit daripada apa yang kamu nampak. Contohnya kamu di sini, jadi medan penglihatan tu sampai sini je. Bukan yang sampai kamu nampak, kamu boleh nampak sikit yang sebelah kanan dan sebelah kiri, sebelah sana sikit. Okey, itulah cermin satah. Tapi kalau kita gantikan cermin satah dengan cermin cekung, okey, ini adalah cermin cekung. Bila cermin cekung tu, medan penglihatan tu dia terbatas. Kalau kamu berdiri di sini, apa yang kamu nampak tu sangat sikit. Tak boleh tengok, tak boleh nampak lagi yang sebelah sini. Tapi kalau kita guna cermin cembung, medan penglihatan yang lebih luas. Walaupun kamu berdiri sini, kamu boleh nampak benda yang berada di belah kanan lagi dan belah kiri lagi. Okey, ini adalah perbezaan medan penglihatan dalam tiga-tiga cermin. Cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung. Okey, kalau tengok ni, dia punya kelebihan lebih daripada cermin
cembung lah. Tetapi ketiga-tiga cermin ni walaupun medan perkhidmatan ada yang sempit dan sangat sempit, dia masing-masing ada dia punya aplikasi. Nanti kita tengok. Okey, kemudian tengok istilah optik. Okey, istilah optik ni pun tak jauh berbeza daripada yang hari tu, yang pada kanta. Sama juga dalam istilah optik untuk cermin ni, kita ada juga paksi utama, iaitu garis lurus yang menerusi pusat kelengkungan dan kutub cermin sfera. Okey, inilah paksi utama. Kemudian kita ada pusat kelengkungan. Okey, ini C ni adalah pusat kelengkungan. Itu pusat sfera yang menghasilkan cermin cekung atau cermin cembung. Kita tahu tadi kan, okey, cermin cekung dan cermin cembung itu berasal daripada satu sfera. Jadi C ini adalah sebenarnya dia punya pusat. Itu senang kata dia punya jari lah. Daripada pusat ke dia punya, ini adalah, jadi kamu boleh anggap ini kan ada sfera. Ini adalah pusat bagi sfera ni. Dan pusat kelengkungan ni, dia adalah bernilai 2 kali daripada fokus. Fokus ni. Okey. F adalah fokus. Sama juga titik fokus untuk kanta dengan cermin. Kalau untuk cermin cekung, ini adalah titik di mana satu titik dalam cermin yang mana sama dia mencapahkan sinar cahaya ataupun dia menumpukan. Okey, ini adalah titik fokus. Jadi C tadi adalah 2 kali daripada F. Okey, kemudian sama juga kita ada jarak objek, jarak image dengan panjang fokus. Okey, tengok sini. Ni tadi. C ini adalah sama dengan R. R ini tadi adalah jari kelengkungan. Jadi dia sama dengan nilai C. Okey, sama juga untuk cermin cekung dan cermin cembung. Cuma beza yang selain daripada itu, kamu kata okey, bila cermin cekung dia menumpukan cahaya. Berbezakan dengan kanta. Okey, kalau dalam kanta cembung, kanta cekung dia mencapah. Tapi kalau cermin cekung dia menumpu terbalik. Okey, jadi jangan salah lah. Sama juga kalau cermin cembung, dia mencapahkan cahaya. Dan kalau kanta cembung, dia menumpukan cahaya. Jadi jangan kasi terbaliklah. Kanta cembung, kanta cekung, cermin cekung dan cermin cembung. Okey, kemudian kita ada gambar rajah sinar cekung. Sama juga dengan kanta ada gambar rajah sinar. Yang ini pun ada gambar rajah sinar. Okey, lebih kurang je sebenarnya. Cuma kita tengoklah satu-satu untuk cermin cekung. Ini pun sama. Cermin cekung dan cermin cembung pun lebih kurang. Okey. Boleh ingat je salah satu. Cuma ada beza sikit je lah. Tak jauh lari lah. Okey, pertama adalah sinar cahaya melalui C dipantulkan balik mengikut lintasan asal, iaitu bila kita ada satu sinar cahaya yang melalui C, dia akan terpantul balik lah. Yang kedua, sinar cahaya selari dengan paksi utama dipantulkan melalui titik fokus. Okey, bila kita ada satu cahaya yang selari dengan paksi utama, ialah paksi utama. Okey, dia selari, dia sampai ke cermin ni dan dia akan terpantul ke titik fokus. Dan yang ketiga adalah sinar cahaya yang melalui F dipantulkan selari dengan paksi utama. Itu bila ada cahaya dia melalui F, kemudian sampai ke cermin ni dia terpantul dan selari dengan paksi utama. Okey, ini ada 3 sama je. Sama juga dengan cermin cembung. Okey, macam tadi dia kata daripada C, kalau cahaya daripada C dia akan pantul balik mengikut lintasan asal. Okey, sama juga untuk cermin cembung. Okey, satu cahaya sampai C. Okey, kenapa dia buat putus-putus ini? Sebab ini adalah di belakang cermin. Okey, dari belakang cermin dia mesti putus-putus. Okey, nampak ni dia daripada C, sebab C di dalam. Jadi dia mesti sampai C, dia pantul balik. Kemudian dia selari sampai cermin sini, dia akan terpantul pergi F. Okey, dia pergi sini, dia akan cari F dan F ni akan keluar balik. Nampak ni. Dan yang ketiga adalah dia ke F dulu. Okey, cahaya ni dia pergi F.
putus. Yang mana yang terkena cermin ni mesti terpantul. Dia tidak boleh sampai sini boleh terpantul. Sebab ini adalah cermin. Dia akan pantul. Okey. Inilah gambar raja sinar bagi cermin. Okey, ini gambar raja sinar ni penting bagi kamu untuk tentukan kedudukan imej dan ciri imej. Okey, untuk cermin cembung ada dua je. Yang pertama adalah objek. You adalah objek berada jauh daripada fokus. Okey, ini adalah objek. Fokus kita di sini. Jadi nampak ni objek, jarak objek ni lebih besar daripada jarak fokus. Jadi apa yang terhasil adalah maya tegak diperkecil. Nampak ni. Kenapa maya? Nampak ni. Maya sebab dia terbentuk di belakang cermin. Bila terbentuk di belakang cermin, dia mesti maya. Okey, maya. Jadi nampak objek ni adalah lebih kecil dan dia adalah tegak. Okey, yang kedua ialah bila objek itu kurang daripada F. Okey, bila kurang daripada F, bila kita lukis gambar raja sinar tu, kita akan dapati objek tu di sini. Sama juga dia adalah maya, tegak dan diperkecil. Jadi daripada sini kita dapat simpulkan kalau untuk cermin cembung, dia ada dua je keadaan, iaitu sama ada jarak objek lebih besar daripada fokus ataupun lebih kecil daripada fokus. Tapi hasilnya kedua-dua ni kita akan dapat sama, iaitu dia dapat maya, tegak, diperkecil. Tak kisahlah bila ada cermin cembung, tak kisahlah jarak tu jauh ataupun dekat daripada cermin tu, dia tetap akan menghasilkan imej yang maya, tegak dan lebih kecil. Okey, itu adalah untuk cermin cembung. Next, kita ada cermin cekung. Okey, cermin cekung ni banyak sikit lah. Okey, yang pertama sekali adalah apabila objek di infinity. Infinity maksudnya berada di jauh. Dan kita akan dapati objek itu adalah imej yang terhasil nyata, songsang dan lebih kecil. Dan kita ada keadaan apabila objek itu lebih besar daripada 2F. Ini lebih kurang lah. Objek di infinity dan lebih jauh daripada C. Sebab objek di infinity dia masuk juga dalam kategori lebih jauh daripada 2F. Sebab confirm lah jauh daripada 2F ni dia mesti ada di infinity kan. Sebab kita tengok dia punya hasil ni pun nyata, songsang dan diperkecil. Kemudian bila kita ada objek pada C, iaitu C ni kita tahu iaitu apabila objek adalah sama dengan 2 kali fokus. Dan kita dapati dia punya imej yang terhasil adalah nyata, songsang dan sama saiz. Okey, kemudian kita ada apabila objek ni berada antara F dengan 2F. Okey, ini adalah fokus dan 2F. Nyata, songsang dan diperbesar. Okey, kemudian kita ada apabila objek itu berada pada F. Okey, pada panjang fokus. Imej yang terhasil maya, tegak dan diperbesar. Dan apabila objek itu kurang daripada F, dia juga menghasilkan maya, tegak, diperbesar. Okey, daripada sini, apa yang kita boleh simpulkan iaitu apabila kita ada satu objek yang dekat dengan cermin cekung, iaitu sekurang-kurangnya apabila objek itu berada pada panjang fokus sama dengan panjang fokus cermin, kita dapati dia punya imej yang terhasil adalah maya, tegak dan besar. Okey, itu apabila kita ada objek yang dekat lah. Tapi kalau objek itu jauh, sama ada infinity ataupun di 2F, kita dapati dia nyata, songsang dan diperkecil. Okey, untuk yang kalau yang jarak untuk imej yang kurang daripada yang lebih daripada panjang fokus, kita dapati semuanya adalah songsang. Nampak ni dia songsang, songsang, songsang. Okey, dan dia adalah nyata kecuali bila dia dekat dengan panjang fokus. Bila dekat dan kurang panjang fokus, terus imej itu adalah maya dan dia adalah tegak. Lebih daripada panjang fokus, dia songsang dan nyata. Sama ada diperkecil ataupun besar, itu bergantung dengan kedudukan objek tu. Okey, ini kena ingatlah sikit-sikit. Kita ada pilihan lainnya. Okey, kemudian kita tengok aplikasi cermin cekung. Okey, kita tahu tadi cermin cekung dia mempunyai medan penglihatan yang sangat sempit.
Kemudian dia menumpukan cahaya. Dan cermin cekung juga dia ada banyak keadaan kan tadi. Okey, ini adalah contoh-contoh aplikasi yang ada dalam kehidupan seharian. Yang pertama sekali ni apa? Cermin solid. Kalau kamu perasan ni bukan cermin satah. Cermin solid. Ada setengah cermin solid. Kalau kamu tengok, image kamu lebih besar. Kalau ni boleh jumpa je ni dekat DIY. Kamu carilah cermin yang bulat, yang kecil tu. Bila kamu tengok, image kamu lebih besar. Bukan sama. Kalau sama, itulah cermin satah. Tapi ini bila kamu ambil cermin, image kamu tu lebih besar. Jadi itu adalah cermin, sebenarnya dia menggunakan cermin cekung. Kenapa lah dia guna cermin cekung? Untuk cermin solid, supaya senang kamu nak solid. Lagi-lagi kalau part mata tu, kamu nak buat eyeshadow lah, nak letak eyeliner lah. Okay. Okay, kemudian jalan ni. Masa kamu cek gigi. Kalau kamu perasan, masa kamu cek gigi, doktor yang gunakan tu, ini alat ni. Cermin pergigian. Untuk apa? Untuk tengok gigi kamu. Okey, sebab dia akan membesarkan image. Jadi senanglah doktor nak tengok. Kemudian sini kita ada kereta. Kat mana ada? Iaitu dalam pemantul dalam lampu hadapan kereta ni. Lampu depan kereta. Okey, dalamnya ada pemantul. Okey, dia guna ni untuk mengekalkan keamatan cahaya pada jarak yang jauh. Lebih-lebih lagi pada waktu malam. Kita tahu kan bila malam lampu akan terbuka. Jadi cermin cekung dalam pemantul lampu ni dia mengekalkan keamatan cahaya pada jarak jauh lah, supaya tidak terlampau gelap ataupun terlampau cerah. Sama je dia punya keamatan cahaya. Okey, kemudian kita ada aplikasi cermin cembung. Okey, kita tahu tadi aplikasi cermin cembung dia punya medan penglihatan yang luas dan dia mencapahkan cahaya dan dia ada jarak image yang terasa tu bergantung pada kedudukan objek. Okey, yang pertama sekali ni biasa kamu jumpa di jalan raya, di bank, selekoh yang dekat dengan bank, kita ada ini. Ini adalah cermin keselamatan jalan. Okey, dia letak sini supaya kamu boleh nampak lah. Selalu kata blind spot. Okey, tempat yang tak terlihat oleh mata. Kita letak ni jadi kamu boleh nampak. Okey, penglihatan tu lebih luas. Kemudian dekat pasar raya, dia simpan ni satu cermin yang boleh nampak keseluruhan kedai. Jadi dia duduk dekat kaunter, dia boleh nampak lah apa orang kat belakang buat. Curi ke apakah. Okey, dan last sekali adalah cermin pandang belakang kereta. Okey, cermin pandang belakang kereta tu, kalau perasan, bila tengok je kamu akan nampak luas di belakang. Okey. Jadi, dia akan mengelakkan berlaku kemalangan lah. Senanglah untuk pemandu. Kalau dia nak tukar lane ke apakah. Okey, mudah untuk dia menengok. Okey, jadi itu saja untuk topik pembentukan image oleh cermin sfera. Cikgu harap kamu boleh faham. Dan itu sajalah. Okey, terima kasih.